Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rauda binti Muhammad Khalid beserta Nurlan Syahada binti Muhammad Suhaimi akan membentangkan tentang tajuk Jenayah Menurut Islam PSI Tingkatan 5. Kawan-kawan semua tahu tak jenayah dalam Islam tu maksudnya apa? Dalam bahasa, maksudnya dosa atau maksiat. Manakala dalam istilah pula, kesalahan syarak sama ada meninggalkan suruhan ataupun melakukan larangan syarak yang diancam dengan hukuman hudud, qisas atau ta'zir. Hari ini kita akan terangkan tentang hudud. Maksud hudud dalam bahasa adalah menahan atau mencegah. Manakala istilah pula, hukuman yang telah ditetapkan kadarnya oleh syarak sama ada berkaitan dengan hak Allah atau hak manusia. Maksudnya hudud ni dia dah ditetapkan dalam Al-Quran. Dia dah cakap dah hukuman ni, kesalahan ni hukumannya apa, macam tu. Seterusnya, dalil pensyariatan hudud. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'addal hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Surah Al-Baqarah ayat 229. Artinya, itulah aturan-aturan hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Seterusnya, kita akan bincangkan tentang jenis kesalahan hudud. Ada 7 jenis kesalahan yang akan dikenakan hukuman hudud, iaitu zina, qazaf, minum arak, mencuri, murtad, hirabah dan buah. Okey, kita akan terangkan tentang semua kesalahan ni. Yang pertama, saya akan terangkan tentang kesalahan zina. Pengertian zina dalam bahasa adalah persetubuhan haram. Manakala dalam istilah pula, perhubungan seks haram antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan perkahwinan yang sah. Hukuman bagi kesalahan zina kepada yang sudah berkahwin iaitu direjam sampai mati. Direjam ni, dia baling dengan batu sampai mati. Orang tu duduk kat tengah di khalayak umum, lepas tu kita rejam dengan batu dekat dia sampai mati. Bagi yang belum berkahwin pula, hukuman dia ada 2, iaitu sebat 100 kali dan dibuang daerah selama setahun. Kalau sebat dalam Islam ni, dia kita kepit, macam kita tak boleh tarik dari atas sampai ketiak terbuka. Sebat itu libas nama dia. Itu libas. Itu sampai daging buntut orang tu terkeluar teruk. Tapi kalau dalam Islam, kita akan kepit buku dekat bawah ketiak dia, and bila dia nak pukul tu, buku tu tak boleh jatuh. So memang sikit je lah sebab dia tu. Sebab hukuman dalam Islam ni, dia adalah untuk mendidik, bukan untuk menyakitkan. So bila orang tu dah faham and orang tu macam insaf, dia tak nak buat lagi lah. Sebab tu sebat 100 kali. Walaupun banyak, tetapi sebab dia tu boleh diambil sebagai pengajaran. Seterusnya, syarat pelaksanaan hukuman bagi pelakuan zina. Islam, baligh, berakal, tidak dipaksa. Maksudnya pesalah tu dia mengaku yang dia buat, mengetahui pengharaman zina, dia tahu zina tu haram. Kesalahan zina sabit dengan pengakuan atau 4 orang saksi. Maksudnya zina tu dia yang mengaku sendiri ataupun ada saksi yang nampak. Last sekali, tiada syubhah atau keraguan. Tak ada yang tiba-tiba dia ni sebenarnya dia yang buat, lepas tu tiba-tiba ada orang pula yang mengaku, lepas tu adalah timbul keraguan kat situ. So tak boleh lakukan hukuman hudud ni kat dia. Kesalahan yang kedua berada di bawah hukuman hudud adalah qazaf. Maksud qazaf ni dalam bahasa adalah membaling. Dalam istilah pula, membuat tuduhan zina dengan tujuan untuk mengaibkan seseorang sama ada secara langsung atau menafikan keturunannya. Qazaf merupakan hak manusia kerana menjejaskan nama baik orang lain. Hukuman bagi qazaf adalah 80 kali sebatan. Syarat pelaksanaan hukuman pula bagi pelaksanaan qazaf ada terbahagi kepada 2, iaitu untuk orang yang dituduh dan orang yang menuduh.
Orang yang dituduh tu mestilah Islam, balik, berakal, tidak pernah disabitkan berzina. Maksudnya sebenarnya dia tak pernah pun berzina, dia tak pernah bersalah disebabkan zina. And yang last sekali, tiada memberi izin untuk dituduh berzina. Maksudnya dia tak cakap dengan orang yang menuduh tu, tuduh aku zina, aku nak masuk penjara, tak. Okey. Syarat bagi orang yang menuduh pula, balik, berakal, bukan asal keturunan yang dituduh seperti ibu, bapa, datuk dan nenek. Orang stranger lah ataupun kawan kita. Lepas tu, tidak dipaksa. Maksudnya dia sendiri yang merasa dengki kat orang tu, dia sendiri yang buat. Tak ada orang suruh dia buat macam tu, tak ada orang lain yang dengki dengan orang tu suruh dia yang buat. Lepas tu, mengetahui pengharaman zina. Dia tahu zina tu haram, so dia dengki orang tu, dia turun orang tu berzina. Seterusnya, kita akan beralih kepada kesalahan mencuri. Pengertian mencuri dalam bahasa adalah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi, manakala secara istilah, mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan zalim dari tempat simpanannya dengan syarat-syarat tertentu. Mencuri ni very normal in school, dekat asrama, dekat mana-mana jadi. Dan dia tak sepatutnya jadi normal sebab mencuri ni adalah satu kesalahan. So let's be better, guys. Hukuman bagi kesalahan mencuri adalah dipotong tangan dari pergelangan. Last sekali, syarat pelaksanaan hukuman bagi perlakuan mencuri, balik, berakal, tidak dipaksa, harta yang dicuri cukup atau melebihi nisab iaitu 1/4. Maksudnya kalau dia curi biskut ke, dia curi benda kecil-kecil macam tu, kita halalkan je lah. Lepas tu harta yang dicuri diambil dari tempat simpanan yang sepatutnya. Tiada hak pencuri ke atas barang yang dicuri walaupun sedikit. Maksudnya barang tu 100% barang kita boleh guna duit kita. Bukan tiba-tiba tu sebenarnya kita curi dari dia, so dia pun terpaksa ambil balik, tapi orang fikir dia mencuri. Lepas tu, mengetahui pengharaman mencuri, harta yang dicuri mestilah bernilai menurut syarak. Kalau dicuri biskut, dia curi makanan, maybe kita akan as pelajar asrama kan, mestilah kita marah. Tapi kalau kita dah berduit, mencuri makanan tu macam benda biasa. Bukan benda biasa, I mean benda tu macam kita boleh let go lagi lah sebab benda masih kecil. Lain lah kalau dia curi duit ataupun dia curi emas ataupun dia curi barang-barang harga kita, tu kita patut ambil tindakan. Seterusnya, kesalahan minum arak. Pengertian arak dalam bahasa adalah menutupi. Dalam istilah pula, setiap minuman yang memabukkan hasil daripada perahan anggur dan lain-lain. Hukuman minum arak 40 kali sebatan. Seterusnya, syarat pelaksanaan hukuman bagi pelakuan minum arak. Orang yang minum arak tu mestilah Islam, balik, berakal, tidak dipaksa, mengetahui pengharaman arak, diminum melalui mulut. Maksudnya orang tu tak adalah orang tiba-tiba nak injek diri dia dengan arak kan. Lepas tu, bahan yang diminum adalah memabukkan walaupun baru diminum sedikit. Contoh bahan yang memabukkan dekat negara kita yang paling popular, yang semua orang tahu, budak-budak pun tahu, adalah ketum. Ketum tu dia air ketum lah, dan dia akan buatkan kau high. So itu sebenarnya count as mabuk. Okay. Seterusnya, kesalahan yang kelima di bawah hukuman hudud adalah hirabah. Pengertian hirabah dalam bahasa adalah perang. Dalam istilah pula, merompak dengan menggunakan kekerasan sama ada dilakukan secara berseorangan ataupun berkumpulan. Maksudnya hirabah ni dia macam menyamun lah. Kau tiba-tiba datang dekat rumah orang tu, kau sepak pintu rumah orang tu, lepas tu tiba-tiba kau cakap bak duit macam ni. Ataupun merompak bank. Kan biasa kita tengok kat movie, orang tu datang bank dengan kocok-kocok dia, lepas tu dia pegang pistol, cakap semua orang tunduk, aku ada pistol, bagi semua duit kau sekarang. Itu adalah hirabah. Sebelum kita bincangkan tentang hukuman bagi hirabah, kita akan cakap pasal syarat-syarat hirabah dulu. Terbagi kepada dua, iaitu untuk perompak dan untuk orang yang dirompak. Perompak ni mestilah Islam, balik, berakal dan tidak dipaksa, menggunakan kekerasan. Dia ada pegang pisau ke, parang ke, pistol ke. Lepas tu dia tidak bertaubat selepas ditangkap. Dia dah kena tangkap dengan polis, tapi dia still, bila dia dah dikeluar, dia buat lagi. Lepas tu
syarat bagi orang yang dirompak pula, lemah dan tidak mampu melawan perompak. Contohnya perempuan, ibu-ibu, budak-budak, orang tua. Lepas tu tidak mendapat bantuan orang lain. Contohnya orang tu duduk seorang kat rumah, lepas tu tiba-tiba ada perompak datang rumah dia. Itu adalah hirabah. Lepas tu last sekali, jumlah hartanya yang dirompak melebihi nisab, iaitu 1/4 dinar. Okey, seterusnya kita akan bincangkan tentang hukuman hirabah. Hukuman ni dia bergantung kepada jenayah yang perompak tu lakukan. Dekat slide saya, dia ada nyatakan 4. Yang pertama adalah membunuh dan mengambil harta. Jadi hukuman dia adalah dibunuh dan disalib selama 3 hari. Lepas tu yang kedua, membunuh sahaja. Hukuman dia adalah dibunuh sahaja tanpa disalib. Yang ketiga adalah mengambil harta sahaja. Dia mencuri je lah, dia tak ada apa-apakan orang tu. Yang hukuman dia adalah dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Yang keempat adalah menakut-nakutkan sahaja dengan menggunakan kekerasan. Maksudnya dia masuk rumah tu, dia pegang pisau, dia takut-takutkan orang rumah tu, tapi bila dia search kat rumah tu tak ada pun barang berharga, dia tak ada mencuri lah. So hukuman dia adalah dibuang daerah atau dipenjarakan. Seterusnya kita akan bincangkan tentang murtad, iaitu kesalahan yang ke-6 di bawah hukuman hudud. Maksud murtad dalam bahasa adalah berpaling daripada sesuatu kepada sesuatu yang lain. Dalam istilah pula, orang yang berpaling daripada Islam kepada kekufuran sama ada melalui niat, perbuatan dan perkataan yang kufur. Maksudnya murtad ni boleh terjadi dalam apa jua keadaan. Maybe kita sendiri tak tahu yang kita sebenarnya tengah cakap benda-benda macam ni. Sebab tu dalam solat kita akan ulang balik kita punya syahadah tu waktu tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab tu kita kena solat 5 waktu sehari, so kita boleh perbaiki syahadah kita setiap kali kita solat. Seterusnya, syarat pelaksanaan hukuman bagi pelaku yang murtad. Orang yang murtad tu mestilah baligh, berakal, telah diberi peluang untuk bertaubat. Orang dah cakap lah dengan dia jangan murtad. Lepas tu bila dia dah murtad, cakap lah bertaubat, kembali kepada Islam. Tapi dia masih tak nak masuk Islam. Sekali, murtad disabitkan melalui pengakuan atau keterangan saksi dengan bukti yang benar. Maksudnya murtad tu dia tu sendiri yang mengaku, ataupun orang lain nampak yang dia tu buat perkara-perkara yang dikira sebagai murtad. Seterusnya kita akan cakap tentang hukuman bagi orang yang murtad. Macam yang kita tahu tadi, kan murtad kan boleh berlaku dalam 3 keadaan, iaitu melalui niat, perbuatan dan perkataan. Ini adalah contoh-contoh keadaan dia. Bagi melalui niat, contohnya orang tu dia mengingkari perkara asas dalam Islam seperti mengingkari kewujudan Allah. Maksudnya dia tak percaya yang Allah tu wujud. Macam tu dikira sebagai murtad walaupun dia tak cakap kepada orang lain, aku tak rasa Allah wujud. Tak. Dia just rasa dalam hati dia, aku rasa Allah tak wujud lah, aku rasa Jesus yang wujud. Macam tu. Itu dikira sebagai murtad melalui niat. Hukuman bagi murtad melalui niat ni adalah menuntut seseorang yang murtad itu bertaubat dengan menghilangkan keraguan atau syubhat yang menghantuinya. Maksudnya kita akan tolong orang tu, kita akan ubah persepsi dia tentang Islam. Kita akan bagi tahu dia lah bukti-bukti yang Islam ni sebenarnya wujud, yang Islam ni agama sebenar. Lepas tu, keadaan yang kedua adalah melalui perbuatan, iaitu melakukan perbuatan yang khusus bagi orang kafir seperti menyembah berhala atau perbuatan yang menghina atau mempersedakan amalan Islam seperti meminjam Al-Quran. Maksudnya orang tu dia tahu apa yang dibuat, dia tahu yang pijak Al-Quran tu adalah dosa dan dia buat tu sebab dia dah tak hormat dah Islam. Hukuman bagi murtad secara perbuatannya adalah memberi amaran bunuh jika tidak bertaubat. Sebab benda ni berat. Benda ni menyebabkan orang macam kenapa orang Islam ni tak ajar dia betul-betul macam tu. Dia akan buatkan persepsi buruk tentang Islam. So, kita akan beri dia amaran tentang supaya dia bertaubat, dan jika dia tak bertaubat, kita akan bunuh. Macam tu. Akhir sekali, murtad melalui perkataan.
Contohnya, mengucapkan kata-kata kufur sama ada secara sengaja atau bergurau, seperti mencela agama dan nabi-nabi. Contohnya, dia kata, ni contoh tau, dia kata Nabi Muhammad tu acah je, dia tu manusia biasa je sebenarnya. Ataupun dia cakap agama kita ni ada agama yang lagi better, Christian better lah, bla 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 bla. That count as murtad. Dan hukuman dia adalah membunuh orang yang murtad jika tidak mahu bertaubat dalam keadaan yang tiada lagi syubhat dalam hati. Maksudnya dia dah betul-betul, orang yang murtad ni betul-betul tekad yang betul-betul Kristian better daripada Islam. Aku nak masuk Kristian, aku tak suka Islam, macam tu. So kita boleh bunuh dia lah. Okey, last sekali adalah kesalahan buruk, iaitu dalam bahasa adalah pemberontak atau orang yang melampaui batas. Dalam istilah pula, penderhaka dan satu kumpulan penentang terhadap pemerintahan Islam yang sah dan adil dengan menggunakan kekuatan atau kekerasan serta berniat jahat. Maksudnya dia adalah protes lah. Maksudnya bila pemerintah tu dia dah buat dah benda betul, dia memerintah secara adil, dia baik, dia care pasal rakyat dia, tapi rakyat-rakyat dia tetap memberontak, tak nak pemerintah tu. Itu adalah buah. Hukuman bagi kesalahan buah ni adalah diperangi atau dikenakan hukum takzir mengikut kesesuaian sehingga mereka kembali taat kepada pemerintah Islam. Takzir ni adalah adalah hukuman yang dikenakan oleh pemerintah tu sendiri. Maksudnya dia cari hukuman yang sesuai lah dengan kesalahan ni. Syarat pelaksanaan hukuman bagi pelakuan buah: pertama, mempunyai kekuatan untuk melakukan pemberontakan sehingga boleh berperang. Maksudnya bila pemberontakan ni berlalu, dia akan lama-lama dia akan dijadikan perang. Macam itulah, dia akan boleh terjadinya perang sebab pemberontakan ni. So kita tak nak terjadi perang, kita kenakan hukuman ni. Lepas tu yang kedua, tidak mampu dibendung kecuali melalui peperangan. Maksudnya memang dah teruk sangat dah, memang dah habis-habis lah pemerintah tu kena. So kita boleh kenakan hukuman hudud ni kat diorang. Yang ketiga, mempunyai ketua yang ditaati. Dalam kumpulan pemberontakan tu ada ketua yang memang benci gila-gila dengan pemerintah Islam ni dan maybe dia yang pengaruh semua orang. Yang keempat, telah diberi teguran dan amaran terlebih dahulu. Sebelum kita kenakan hukuman dekat pemberontakan ni, kita kenalah beri amaran dulu. Kita kena bagi chance kat dia orang nak kembali ke tak dekat pemerintah Islam ni, nak taat ke tak, macam tu. Seterusnya, giliran Najwa Syuhada untuk bentangkan tentang kisos dan takzir. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesalahan kisas. Pengertian kisas dari segi bahasa mengikut kesan yang ditinggalkan. Dari segi istilah pula, menghukum penjenayah sama seperti perbuatan yang telah dilakukannya terhadap mangsa yang melibatkan fizikal, sama ada membunuh atau mencederakan anggota. Dalil persyariatan, firman Allah yang bermaksud, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu menjalankan hukuman kisos. Balasan yang seimbang dalam perkara orang yang mati dibunuh, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba dan perempuan dengan perempuan. Surah Al-Baqarah ayat 178. Ayat ini mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan hukuman kisas ke atas orang yang membunuh. Jenis-jenis kesalahan yang boleh dikenakan kisos. Pertama, pembunuhan secara sengaja, iaitu dengan niat dan senjata yang boleh membunuh. Contohnya, seseorang menikam orang lain menggunakan pisau dengan sengaja. Yang kedua, mencederakan dan memotong anggota badan orang lain dengan sengaja. Syarat pelaksanaan hukuman bagi pelakon kisas. Kisah pembunuhan: 1. Baligh, 2. Berakal, 3. Bukan keturunan asal mangsa jenayah seperti ibu bapa, datuk dan nenek. 4. Pembunuhan dilakukan dengan sengaja. 5. Setaraf dengan mangsa sama ada dari sudut agama, iaitu kedua-duanya orang Islam, atau kebebasan, iaitu kedua-duanya merdeka. 6. Darah mangsa adalah terpelihara menurut Islam. Membunuh orang yang halal darahnya tidak boleh dikenakan kisas seperti orang yang murtad. Kisas mencederakan anggota badan. Pertama, baligh. 2. Berakal. 3. Bukan keturunan asal mangsa jenayah seperti ibu bapa, datuk dan nenek.
4. Persamaan anggota yang hendak dikisas dengan anggota yang dicederakan seperti tangan kanan dengan tangan kanan. 5. Kecederaan dilakukan dengan sengaja. 6. Setaraf dengan mangsa sama ada dari sudut agama, iaitu kedua-duanya orang Islam, atau kebebasan. 7. Anggota yang dicederakan sama keadaan dengan anggota yang dikisas. Tidak boleh memotong tangan kanan yang sihat dengan tangan yang lumpuh, tetapi boleh memotong tangan yang lumpuh dengan tangan yang sihat. 8. Anggota yang dicederakan itu terputus pada sendi. Jika tidak, kisas tidak boleh dijalankan seperti kecederaan berbentuk calal, luka atau terpotong tidak sampai ke sendi. Kesalahan takzir. Pengertian takzir dari segi bahasa ialah menghalang dan mencegah. Dari segi istilah, hukuman yang tidak ditentukan oleh syarak terhadap kesalahan yang berkaitan dengan hak Allah seperti tidak berpuasa dan solat Jumaat, atau berkaitan dengan hak manusia seperti membuat fitnah terhadap orang lain. Dalam persyariatan berkaitan hukuman takzir yang bermaksud perempuan-perempuan yang kamu bimbang akan perbuatan nusyuz, hendaklah kamu nasihati mereka. Jika mereka masih degil, pisahkan mereka dari tempat tidur, dan jika perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Surah An-Nisa ayat 34. Ayat ini membolehkan seorang suami memukul isterinya dengan tujuan memberi pengajaran. Hukum tersebut dikiaskan kepada keharusan hukuman takzir oleh pemerintah bagi mendidik orang yang melakukan kesalahan. Kaedah penasabatan hukum jenayah. Pertama, ikrar. Pengakuan seseorang terhadap jenayah yang dilakukannya. Ikrar merupakan kaedah penasabatan jenayah yang paling kuat. 2. Syahadah. Keterangan yang diberikan oleh saksi yang melihat atau mendengar jenayah yang dilakukan oleh orang lain. Disyaratkan 2 orang saksi bagi mensabitkan semua jenayah kecuali zina yang memerlukan 4 orang saksi. 3. Qarinah. Bukti yang menunjukkan bahawa jenayah telah berlaku seperti kecederaan pada mangsa atau individu yang dirakam di tempat kejadian jenayah berlaku. 4. Sumpah. Sumpah pendakwa kerana tidak mempunyai bukti atau saksi setelah orang yang didakwa enggan bersumpah menafikan tuduhan jenayah ke atasnya. Kuasa pengampunan dalam hukuman bagi pelakuan jenayah. Bagi jenayah hudud, tidak boleh diampunkan kecuali bagi hukuman qazaf boleh diampunkan oleh mangsa di hadapan hakim. Bagi kisas pula, waris mangsa boleh memberikan pengampunan atau mengambil diah sebagai ganti. Bagi jenayah takzir, pemerintah boleh mengampunkan penjenayah jika difikirkan munasabah mengikut keperluan dan kemaslahatan. Syarat pelaksanaan hukuman bagi pelakuan jenayah. Hukuman takzir dikenakan bagi kesalahan selain hudud dan qisas. Bentuk hukumannya ditentukan oleh pemerintah seperti penjara, sebatan dan denda berdasarkan kemaslahatan serta keberkesanannya dalam membendung jenayah. Takzir boleh dikenakan ke atas semua orang yang melakukan kesalahan sama ada orang dewasa atau kanak-kanak dengan syarat mereka mempunyai akal. Syarat hukuman takzir ialah: 1. Hukuman yang dikenakan mestilah tidak bercanggah dengan syarak. 2. Hukuman mestilah dijatuhkan secara berperingkat-peringkat. Jika hukuman yang ringan boleh mencegah perlakuan jenayah, maka hukuman yang berat tidak perlu dijatuhkan lagi. 3. Tidak menyamai bentuk hukuman hudud seperti tidak menjatuhkan hukuman sebatan sebanyak 40 kali menyamai hukuman minum arak. Kepentingan pelaksanaan hukuman perlakuan jenayah menurut syarak. 1. Mendidik masyarakat supaya mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Allah. 2. Menjauhi masyarakat daripada kerosakan dan keburukan. 3. Mengekalkan keharmonian dalam masyarakat dan negara. 4. Memberi pengajaran kepada penjenayah supaya bertaubat daripada jenayah yang dilakukannya dan tidak mengulanginya. 5. Memberikan pembelaan terhadap mangsa jenayah dan mengembalikan hak mereka. Usaha dan tindakan yang boleh dilakukan bagi menjauhi perlakuan jenayah. 1. Beribadah dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas. 2. Tidak berkawan dengan orang yang mempunyai akhlak yang buruk. 3. Sentiasa mendengar nasihat ibu bapa. 4. Mematuhi peraturan di dalam sekolah dan di luar sekolah.
5. Sentiasa bermuhasabah diri dan bertaubat terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan. Seterusnya, saya akan bincangkan dengan anda semua tentang beberapa soalan kefahaman yang diambil daripada trial SPM 2023 dengan jawapannya sekali. Yang pertama, antara kesalahan jenayah kisas adalah membunuh secara sengaja. Betul atau salah? Daripada slide yang kita tengok daripada Najwa Syuhada tadi, kita dapat tahu yang membunuh secara sengaja ni di bawah hukuman kisas. So, jawapannya betul. Yang kedua pula, jenis hukuman yang dikenakan kepada orang yang melakukan kesalahan hirabah ialah hudud atau qisas. Daripada slide yang saya bentang tadi, saya bentangkan tentang kesalahan hirabah di bawah hukuman hudud. So, jawapannya hudud. Yang ketiga, tu ialah merompak menggunakan kekerasan, sama ada secara berseorangan atau berkumpulan. Kalau korang pergi balik dekat video saya terangkan tentang hirabah, kita dapat tahu yang maksud hirabah ni adalah merompak menggunakan kekerasan, sama ada secara berseorangan atau berkumpulan. So, jawapan dia adalah hirabah. Sekarang saya selitkan beberapa soalan struktur dalam tajuk ini yang terkeluar dekat soalan trial SPM. Soalan pertama, kita ada nyatakan maksud jenayah menurut Islam. So, soalan tadi kan dia very straightforward and dia just 2 markah. So, kita akan jawab soalan tadi dengan macam ni. Ini adalah skema dia. Soalan yang kedua, 4 markah, iaitu jelaskan 2 kesalahan jenayah hirabah beserta hukumannya. So, maksudnya 2 isi, 2 huraian. Jadi, jawapan untuk soalan tadi adalah macam ni. Kita letak 2 kesalahan dan 2 hukuman. Baru dapat 4 markah. Last sekali, kita ada soalan yang berbentuk macam ada graf ataupun statistik. Kita kena guna kotak. Kotak yang ada isi, lepas tu huraian lengkap and kesimpulan. So, jawapan untuk soalan tadi adalah macam ni. Pastikan buat dalam kotak supaya dapat asingkanlah mana isi, mana huraian, and akan memudahkan lagi pemeriksa. Sekian daripada kami, Siti Raudah binti Muhammad Khalid dan Nur Najwa Syuhada binti Muhammad Suhaimi. Kami akan lebih bersemangat untuk membuat video seperti ini pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Tari lagi Upin, tari lagi, tari lagi, lagi. Alah Upin, tarilah betul-betul. Vroom, vroom, vroom. Yelah. Tari lagi. Lepas je. Upin, lepaslah. Upin, dah Upin. Upin, dah Upin. Tegak.